Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jadi kita bersyukur Allah, kita dapat menyambung kembali tadabbur bagi surah Yusuf, mana kita berhenti pada minggu lepas pada ayat 14. Ayat 14 minggu lepas mula ayat berapa? Ayat 7. Okey. Yang mana ayat 7 kita ketahui bahawa Allah menyatakan di dalam surah Yusuf adalah mengandungi petunjuk bagi orang yang ingin mencari petunjuk. Kita akan dapat petunjuk daripada surah Yusuf seandainya kita mentadabbur ayat-ayatnya. Bila kita mentadabbur, boleh kita nampak satu demi satu petunjuk hidayah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ketika mana ayat 8 dimulai dengan is yang menunjukkan keadaan yang sedang berlaku. Is ketika mana qalu, adik-beradik Nabi Allah Yusuf berkata, Yusuf dan juga adiknya iaitu Bunyamin adalah lebih dikasihi oleh bapanya. Wa nahnu usbatun, dan kita adik-beradik yang lain adalah usbatun. Usbatun ni ialah kami yang dipinggirkan, satu kumpulan yang telah dipinggirkan. Kumpulan dipinggirkan, tidak disayangi oleh bapa kita. Dan dia menyifatkan bapa dia dalam keadaan kesalahan. Dhalal tu kesesatan, tapi kita kata dalam bentuk kesalahan yang nyata. Yang mana kita telah tadabbur ayat tersebut berkait dengan janganlah kita cuba berlaku tidak adil dengan anak-anak kita, sama ada dengan cara memilih-milih kasih, yang mana akibatnya akan menyebabkan mereka di dalam mencari perhatian ayah mereka, mereka boleh melakukan suatu perbuatan yang tidak terjangkau oleh akal mak dan ayahnya. Yang mana adik-beradik anak-anak Nabi Yaqub kata, yakhlu lakum wajha abikum, yakhlu lakum wajha abikum, wajhu abikum, yakhlu lakum wajhu abikum, untuk mendapat perhatian ayah. Jadi yang mana mereka namakan sebagai pilih kasih. Kita jangan memilih kasih sesama anak-anak yang kita ada. Dan adik-beradiknya telah membuat satu perancangan. Pertamanya mereka merancang untuk membunuh Nabi Yusuf ataupun buang dia ke tempat lain untuk mengambil perhatian, untuk mendapatkan perhatian ayah mereka. Maka selepas itu kita akan menjadi kumpulan yang akan disayangi oleh ayah. Kemudian salah seorang adik-beradik pun berkata, kita jangan bunuh dia, tetapi kita hantar dia, bawa dia ke dalam hutan, supaya akan ada orang yang akan ambil dan pungut dia, bawa dia ke tempat lain. Kemudian bila mereka cuba cakap dengan bapa dia, Nabi Allah Yaqub, yang mereka ni nak bawa adik mereka iaitu Nabi Allah Yusuf pergi bermain-main, dia pun kata kepada bapa dia cadangan tu, tapi bapa dia tak setuju dengan cadangan tu, dan dia pun kata kepada bapa dia, qalu la ta'manna. Itu abang apa? Lupa dah namanya. Azhar dia cerita pasal la ta'manna tu sebab apa dia dibaca Ishmam. Kalau kita kata yang ada tanda diamond tu kan, so dia ada bacaan dia, cari bacaan Ishmam.
Kalau kita bacaan kita Malaysia ni pakai tarikat Syatibi, Hafs an Asim, bacaan Hafs an Asim, mereka akan gunakan ismam, iaitu hanya isyarat mulut sahaja. Hanya isyarat mulut, kerana menggabungkan di antara bacaan la ta'manuna, iaitu bacaan depan, dia hanya gunakan isyarat mulut. Kita akan baca qalu ya abana malaka la ta'manna. Ta'manna, kita cuma muncungkan, mengisyaratkan huruf nun tersebut ada bacanya. Huruf nun dan mim dicampurkan, itu ismam. Dan satu lagi cara bacaan ar-raum. Ar-raum ialah bacaan dia, ini bacaan lain lah. Jadi dua jenis bacaan, sama ada ismam la ta'manna ataupun ar-raum. Raum ni bacaan dia laju. Malaka la ta'manuna. La ta'manuna. Bila Abang Azhar tanya sebab apa kena ismam kat situ, saya suka orang tanya sebab. Sebabkan Abang Azhar punya pertanyaan tu telah membuatkan saya membuka kitab-kitab saya yang dah berabuk kat rumah. Jadi dia telah membuatkan saya membuka kitab-kitab yang mana saya telah berlaku zalim pada dia, saya tak buka-buka dia sangat. Jadi la ta'manuna tu kerana apa ismam dah, kenapa ada raum? Kerana bertembungnya 3 huruf nun, ketiga-tiga huruf idgham bertembung. Asal dia la ta'manuna. Okey, kenapakah kamu wahai ayah tidak mempercayai kami? Jadi asal perkataan tu adalah la ta'manuna. Jadi disebabkan bertembungnya tiga huruf idgham nun, maka ada 2 cara bacaan. Disebabkan itulah pertembungan 3 huruf nun tersebutlah menyebabkan dia dibaca sebagai ismam ataupun dibaca sebagai raum. Nah, bacaan raum ni macam kita sebut tadi lah, bacaannya cepat dan tidak mensabdukan nun tersebut. Dia buang sabdu tersebut. La ta'manuna. Kalau kita belah kita, la ta'manna, mengisyaratkan sifat huruf sahaja tanpa menyebutnya, tanpa membunyikan sifat huruf tu, kita hanya mengisyaratkan sahaja. Jadi sebab itu kita kena fahamlah. Contoh macam ramai orang duk baca pasal iltiqa' sakinain, kan? Biasa dengar kan iltiqa' sakinain, khairanil wasiyatu tu, adanya tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Khairanil, kena bacaan dia kena letak nun berbaris bawah apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Sebenarnya saya ngajar bahasa Arab, tapi dalam masa yang sama, yang cakap belah keluang, saya ngajar bahasa Arab. Dalam masa yang sama mereka juga belajar ilmu tajwid. Tapi bila nak masuk penerangan dia akan tanya, ni ilmu tajwid ke ilmu Arab? Benda tu tak boleh nak dipisahkan. Perbahasan ilmu tajwid memang berkait rapat dengan perbahasan ilmu bahasa Arab. So bila Abang Azhar tanya sebab apa kena ismam, so dia termasuk dalam 2 ilmu sekaligus. Ilmu tajwid pun bicarakan, ilmu tajwid akan membicarakan cara dibaca. Ilmu bahasa Arab akan membicarakan kenapa dia dibaca begitu. Dia ilmu bahasa Arab akan mencari kenapa, asal usul dia. Ilmu tajwid hanya akan bercerita pasal nak baca dia macam mana, macam tu je. Okey. So macam kita kata iltiqa' sakinain, bertembungan di antara sukun. Sebab kita kena tahu khairanil wasiyatu tu macam contohlah perkataan-perkataan banyak dalam Quran. Kita sebut nun baris mati tu, nun berbaris bawah tu. Quran sekarang baru ada nun tu. Quran dulu mana ada letak nun tu. Engkau baca dengan tok guru, depan tok guru, baca, dia beritahu bahawa orang tu tahu kena baca nun tu. Tapi dia apa asal usulnya? Asal usul dia kita akan cerita tu dari sudut bahasa Arab. Kerana bertembungnya 2 huruf sukun, bertembungnya 2 sukun kat situ. Bila tanwin kita kena ingat, tanwin
ada 2 nun. Bukan 2 nun, 1 nun mati. Dalam tanwin dia ada 1 nun mati. Nun tu dah mati. Hamzah wasal pun mati. So mati bertemu mati, tak boleh nak baca. So bila tak boleh nak baca, dia akan keluarkan huruf asal dalam tanwin tersebut, iaitu nun. Sebab dia dikeluarkan nun tersebut. Bacaannya kena ada nun. Contoh dalam surah Al-Ikhlas. Okey. Betul. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadun. Tanwin. Ada maka ke? Tak. Ada. Qul huwallahu ahadun. Okey. Ahadun. Qul huwallahu ahadun. Asal dia dalam tanwin ada nun mati. Ini adalah cara sebutan. Cara tulis macam itu. Disebabkan Arab tidak meletak, tak suka kata nama ni ada sukun. Sebab bagi dia kata nama sukun ni adalah tanda bagi kata kerja. Kata nama tak boleh sukun. Carilah dalam Quran bahasa Arab. Kata nama tak boleh sukun. Kata nama dia kena tanwin. Disebabkan tak boleh sukun. Sebab ni mana boleh kata nama ada sukun belakang. Jadi dia tak buat lah. Dia tak boleh dah. Dia tulis macam ni. Dia gantikan dengan sesuatu. Sebab kata nama tak boleh tanda sukun di akhir. Kata nama kena tanda tanwin di akhir. Okey. Sedangkan kalau tanwin kita kena sebutnya ada tanda sukun kan. Ini asal dia. Macam ni. Bertembung pula. Bertembung pula dengan hamzah wasal. Ni sedap ni khat ni. 500 bertembung pula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal yang ada tanda sad wasal. Kalau dia pun mati juga. Disebabkan dia mati, bertemu dengan dia yang mati, mana boleh baca. Jadi dia ada satu kaedah. Guru saya ajar saya dululah, Syekh Abdul Qadir Karkish. Tuhan ni ajar mana saya ingat sampai sekarang. Apa? Nunani izin taqaya faksir masabah wa illam yakul lainan fahasbuhu akham. Dia sebut illam yakul lainan faksir masabah. Kalau bertemunya 2 nun yang dua sukun, maka bariskanlah baris bawah yang belakang. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kita hadirkan nun ni kerana mengeluarkan huruf asal yang berada dalam tanwin. Boleh faham tak? Jadi kalau ditanya sebab, bila Abang Azhar tanya sebab, tak dapat tidak, sebab adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu bahasa Arab. Kalau tanya cara baca, kita akan cerita pasal ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwidnya kita dah tahu cara bacanya bagaimana, dan kita pun tahu sebab apa la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Dan asal dia la ta'manuna. Ini asal dia. Okay, la ta'manuna. Okay. Kerana bertembungnya la ta'manuna. Betul la ta'manuna. So bertembungnya dua nun dalam satu perkataan. Kalau ikutkan, okey, kalau ikutkan dalam huruf sadu ada 2 huruf, betul tak? Yeah. Huruf sadu ada 2 huruf. Satu hidup, satu mati. Okey, contoh kalau kita kata syarr, keburukan, syarr. Okey, syarrun.
Satu roh mati, satu roh hidup. Disebabkan itulah hadir nisab tu kerana orang Arab dia orang tak suka huruf yang sama bertemu. Jadi dia akan buat satu tanda untuk menyatukan. Jadilah tanda satu. Disebabkan itulah. Okey. Dia dibaca sebagai ismam. Dan dibaca sebagai ismam, dan satu lagi bacaan raum. Raum tidak ada dia bacaan dia cepat. La ta'manuna. Tapi maksud dia apa? Kau tak mempercayai kami. Okey, la ta'manuna. Kenapakah engkau ayah tak mempercayai kami? Wa inna lahu lanasihun, dan sebenarnya kami ni semua akan menjaga dia. Macam saya sebut kan minggu lepas, bila ada tanda huruf alif di depan, dia menunjukkan apa? Sangat. Bukan sangat, tegas. Dia nak cakapnya kami betul-betul akan menjaga dia. Sebab dia guna perkataan la nasihun. Ada alif kan? Nasihun kan? Itu menunjukkan kami tegas. Betul-betul akan jaga dia. Dia nak meyakinkan bapa dia. Itu sebab dia sebut la nasihun. Qala inni la yuhzununi. La yuhzununi. Qala inni la yuhzununi. Dia kata benda tu akan membuatkan aku sedih. Antazhabu bihi, kau bawa dia pergi main tempat lain. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu, dan aku takut dia akan dimakan oleh serigala. Kenapa boleh datang takut makan serigala? Macam kita ceritakan dulu, dalam tafsir dia sebut kerana pada waktu itu kes budak kena makan serigala ni adalah benda yang kerap berlaku di kalangan anak-anak. Kerana itu yang diriwayatkan menunjukkan benda tu adalah benda ditakuti oleh ibu bapa ketika itu. Anaknya bukan kena culik ke apa, kena makan segala. Sebab kawasan penempatan yang berdekatan dengan kawasan-kawasan hutan dan kawasan-kawasan bukit. Jadi dia kata wa antum anhu ghafilun, dalam keadaan kalian semua lalai ataupun leka. Benda ni pun kita mak bapak pun cakap, kau jaga adik kau, jangan haraplah suruh akak jaga adik. Saya banyak kali dah suruh yang sulung tu jaga adik, dia dah jumpa kawan dia. Memang bapak dia kata, kalau kau jaga Yusuf ni, takutnya kau orang ni semua ghafilun, terlalai, terleka daripada adik kau, kena makan segala nanti. Benda tu memang betul live kita semua hadapi kan. Suruh anak sulung jaga, kau pergi sana kau jaga adik kau, jangan harap dia jaga adik kau, tahu-tahu adik kau dah terharap. Dia dah seronok dengan kawan dia. So itu memang betul lah apa yang disebut, kata memang itulah kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh tapi macam kita bincang pada minggu lepas, adakah Nabi Allah Yaqub tak tahu? Apa yang kita bincang minggu lepas? Nabi Allah Yaqub tahu tak? Dia tahu kerana melalui jalan wahyu Allah menceritakan segala al-makidah, segala perancangan licik orang-orang yang yang ingin membantukan dakwah para rasul dan nabi. Allah akan hantar melalui wahyu. Kita akan nampak pada ayat seterusnya Allah dengan terang menyebut kami sampaikan perkara tersebut dengan wahyu. Yang mana Nabi Allah Yusuf tahu abang-abang ni semua nak buang dia. Melalui jalan apa? Melalui jalan wahyu. Dalam ayat yang akan kita jumpa nanti, dia akan menyebut bahawa Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Yusuf bahawa ini adalah akan ada berlaku perancangan adik abang-abang dia terhadap dia. Dan dia mengatakan, qalu, mereka menjawab, la in akalahu zi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Kata kita orang ni ramai, nahnu usbatun. Kan saya dah sebut dulu, nahnu usbatun ni dua perkataan ni diulang sebanyak 2 kali dalam ayat ni, dalam surah ni. Pertama disebut nahnu usbatun ketika mana dia merasakan bapa dia ni pilih kasih, dan dia rasa dia orang ni dipinggirkan. Dia kata kita ni golongan yang dipinggirkan. Ayat kedua pun dia ulang lagi nahnu usbatun, tapi dalam keadaan apa? Mereka nak cuba mencari kepercayaan ayah dia. Dia pun dia kata wa nahnu usbatun, kami ni semua ramai dan boleh diharap. So dalam beberapa keadaan anak-anak ni kalau dia cuba dapatkan kepercayaan ayah dia, maka ayahnya cuba lebih kepercayaan. Kerana di akhir kisah kita akan nampak bahawa
Nabi Allah Yaqub akan memberikan kepercayaan kepada abang-abang dia tu balik. So kita tak salah untuk kita ibu dan ayah untuk memberikan apa-apa kepercayaan semula kepada anak-anak untuk dia untuk dia membuktikan kepada ayah dia kepada ayah dan ibu dia mampu lakukan sesuatu. Jadi dalam kes ni dia cuba mendapat kepercayaan ayah dia dengan mengatakan nahnu usbatun, kami ramai dan boleh diharap. Yang mana kalau Yusuf ni hilang juga dalam keadaan kami ni ramai, maka kami ni adalah orang-orang yang rugi, bermakna kami ni adalah orang-orang yang tak boleh diharap. Dia kata berbapa dia. Kemudian bapa dia berkata falamma zahabu bihi ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Jap. Okey. Okey. Falamma zahabu, mereka pun falamma, dan ketika mana mereka membawa Nabi Allah Yusuf, abang-abang dia ni bawa Nabi Yusuf, falamma zahabu bihi, bersama mereka, wa ajma'u wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Fi ghayabatil jub, ketika mana mereka bawa dia, nak bawa dia, dan mereka dah berniat, wa ajma'u, okey, okey. Waman falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Masa mereka bawa Nabi Yusuf ni, wa ajma'u. Ajma'u dalam ayat ni kita sebut macam dah berniat. Mereka dah berniat. Yang kata telah berazam, telah berniat. Kita guna perkataan ajma'u ni banyaklah, dalam hadis pun ada. Dalam hadis pun ada sebut sesiapa yang tidak berniat pada malam hari tu, pada bulan Ramadan lah, siapa yang tidak berniat pada malam hari, fala siyamalahu tu, maka tidak ada puasa baginya. Dalam hadis tu Nabi guna perkataan wa man lam yajma', sesiapa yang tidak berniat. Bermakna jamaah ni bukan bermakna himpun saja. Jamaah ni maksudnya himpun, satukan, tapi dia juga ada bermaksud berniat. Contoh kalau saya kata saya, kita kena faham tingkatan niat. Satu niat, satu lagi benda yang lebih kuat daripada niat atau azam. Jadi sebagian ulama mengatakan bukan setakat berniat, bahkan mereka berazam. Ada beza tak niat dengan azam? Ada. Niat ni sekadar orang panggil tamanna. Orang kata al-umniyah, tamanna. Macam kita cakap, besok ni aku nak sedekah makan. Aku nak sedekah makan. Itu terlintas kat hati. Sekali besok tak ada buat apa-apa pun. Kalau berazam ni, dia niat dulu kan, besok aku nak bagi sedekah makan. Tapi malam tu dah order, dah siap rasa daging, dah siap tengok nasi, dah siap apa kira berapa faham tak? Itu azam. Dah siap kira berapa cukup tak cukup. Dah tengok gajus dah tabur belum apa semua kan. Masuk berhadi. Contohnya kan. Gajus dah tabur belum, safran dah letak ke apa kan. Dah tengok, dah masak. Okay, besok dia sendiri bawa lori, dia sendiri bawa van, dia sendiri bagi. Itu betul. Orang yang berazam. Azam ni dia bukan setakat dapat pahala niat, bahkan dia dapat pahala perbuatan. Dan Allah dalam hadis yang sahih,
Nabi SAW sendiri dah menyatakan bahawa niat saja pun Allah telah pun memberikan niat yang baik, telah pun mendapat sabitan pahala. So dalam kes ni mereka telah pun berazam. Sekarang ni diorang ni berazam ke berniat? Abang-abang dia ni berazam ke berniat? Sebab perkataan ajma'u ni, perkataan dia niat. Sekarang ni persoalannya, abang-abang dia ni berniat ke berazam? Sebab apa? Dah siap bawa dah. Dah siap bawa keluar dah. Okay. Dia dah siap bawa keluar. Jadi dia dah siap bawa keluar dia punya adik dia untuk disumbatkan ke dalam berigi tu, kan? Dia nak campak adik dalam berigi. Tengok, wa auhayna ilaih. Itu yang saya sebut tadi. Dan kami memberitahu kepada Yusuf secara jalan wahyu, la tunabbi'ahum bi amrihim, untuk kami memperingatkan kepada mereka, kepada dia, la tunabbi'ahum bi amrihim, tentang apa yang mereka nak buat. Haza wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tak tahu, dalam keadaan mereka tak sedar apa yang telah Allah wahyukan. Jadi kat sini satu benda yang boleh kita terapkan kepada anak-anak adalah kita kena terapkan ke dalam minda mereka bahawa orang yang buat kerja dakwah, orang yang buat kerja kerja dakwah, kerja jalan Allah, Allah akan pelihara dia. Seperti mana Allah memelihara para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Seperti mana Allah pun mewahyukan kepada Nabi Allah Nuh, ketika mana dia diilhamkan, Allah mewahyukan kepada dia supaya membina sebuah bahtera. Allah kata apa? Dia kata, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan kau binalah sebuah bahtera dengan pengawasan kami, dengan wahyu daripada kami. Benda itu adalah benda yang sama Allah lakukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, yang mana semua yang buat kerja jalan dakwah ni Allah akan pelihara mereka. Seperti mana Allah kata kepada Nabi Nuh tu, kami pelihara di dalam membina bahtera tersebut. Dan juga dalam kes Nabi Allah Yusuf ni, Allah kata, sebagian mufassir mengatakan apa yang Allah wahyukan kepada dia adalah Allah menyatakan bahawa dia akan terselamat. Bermakna dia selamat pun Allah wahyukan ketika itu. Sebab Allah kata wa auhayna ilaih. So apa yang boleh kita terapkan kepada anak-anak macam tu. Kalau anak-anak kita buat baik kat sekolah, kat mana-mana dia buat baik, first di antara, kalau saya belajar dulu, guru dulu, di antara ciri guru yang baik adalah setiap good deeds, benda baik yang dilakukan oleh anak-anak murid, terus berikan, kita kata praising lah, praise. Kita terus puji dia, walau sekecil apapun yang dia lakukan. Kita puji dia sebagai satu motivasi untuk dia terus melakukan kebaikan. So benda yang kita boleh terapkan kepada anak-anak kita adalah apa-apa benda baik yang dia buat, yang ditunjuk. Kadang-kadang anak-anak ni bila dia buat satu benda baik, dia akan cerita, nak tunjuk yang dia ni boleh diharap. Dia akan cakap, tadi abang dah kemas meja dah tadi, walaupun kita tahu dia kemas dah kadar je kan, pinggan mangkuk terbalik lagi, tapi dia tetap kemas atas kemampuan dia. Dia cakap dengan kita, dia akan kata, abang dah kemas dah tadi, kakak dah sapu dah tadi. So cara baik kita, dan kita bukan setakat memuji. Yang ni ayat ni beritahu, bukan setakat puji, bahkan terapkan dalam minda dia. Ingat, tak rugi buat baik. Orang yang buat baik ni Allah akan bagi, Allah akan jaga dia. Orang yang buat perkara-perkara kebaikan, orang buat kerja dakwah ni, tolong agama Allah, Allah akan pelihara dia, Allah akan jaga dia. Jadi abang kena ingat, orang kalau abang buat baik, orang semua marah pun ketika tu, abang menegur benda yang salah, tapi orang marah kepada abang, ingat Allah tetap akan jaga abang, sebab abang buat benda yang baik. Orang yang buat benda baik ni Allah jaga. Sebab dalam surah Yusuf, Allah kata wa auhayna ilaih. Nabi Allah Yusuf ni ialah dia pendakwah, orang yang dihantar utusan Allah ni. Allah kata kami jaga dengan wahyu kami.
Macam mana Nabi Allah Nuh pun Allah kata kami jaga engkau dengan wahyu kami. Kami jaga engkau dengan wahyu itu maksud apa? Litunabbi'ahum. An-nabi at-tanbi itu bermakna apa? Allah akan memberitahukan perkara-perkara masa hadapan kepada para nabi dan rasul. Bermakna dijaga dalam pemeliharaan Allah. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sedar. Waja'u abahum isya'an yabkun. Lepas tu mulalah ceritanya, plot pun bermula. Dia kata waja'u. Sekarang ni ayat ni dia dah cerita benda akhir. Dia cerita benda yang akhir dah berlaku. Dia kata faja'u abahum. Mereka pun pergi kepada bapa dia. Maksudnya dia bawa keluar dah ni. Dan Allah pun dah beritahu apa benda rancangan abang-abang dia. Dan kau kata selamat. Sebab kami beritahu dengan wahyu. Faja'u abahum. Mereka pergi kepada bapa dia isya'an. Isya' ni kita kata waktu senja ke waktu malam. Ke waktu awal malam. Malam ada akhir, ada tengah, ada awal. So isya' ni kita boleh sebut pada waktu senja permulaan malam, pada waktu ghurub terbenam matahari sehinggalah ke waktu isya'. Kita panggil al-isya'an. Isya' tu dah awal malam lah. Jadi kita kata tengah malam lah. Akhir malam ni dia waktu sepertiga. Kemudian waja'u abahum isya'an, pada waktu malam, pada waktu senja lah kita kata. Pergi pada bapa dia, ya bekun, dalam keadaan menangis-nangis. Abang-abang dia ni datang, ya bekun, dalam keadaan menangis. Sebenarnya nak sebut bukan menangis, berpura-pura menangis. Berpura-pura menangis. Qalu ya abana, mereka berkata wahai bapa kami, wahai ayah, wahai bapa. Tengok perkataan yang digunakan oleh abang-abang dia guna perkataan apa? Abun. Betul tak? Dia dengan Yusuf dia guna perkataan apa? Ya? Abati. Sekarang ni keadaan tu berubah sebab konteks yang digunakan dalam keadaan bentuk kasih sayang. Yang ni dalam keadaan biasa. Jadi dia kata bapak dia, wahai ayah, inna zahabna nastabiq. Sekarang ni dia kata kami ni telah pergi keluar. Seperti yang dia dah minta izin lah, kami dah pergi keluar. Nastabiq, zahabna nastabiq. Nastabiq ni ada beberapa pandangan. Nastabiq, kita boleh sebut nastabiq ni, satu ni kalau ikutkan main lumba-lumba lari tu, orang Arab panggil as-sibaq. Lumba lari Arab panggil sibaqul jari, lumba lari. Sibaq ni semuanya bermaksud pertandingan. Contoh kita Quran panggil apa? Musabaqah kan? Musabaqah tu maksudnya pertandingan. Sabaq ni bermakna benda yang terdahulu. So maksud dia apa? Nastabiq kat sini dia nak sebutnya kita main lumba-lumba lari, main bertanding lumba-lumba lari lah. Ada yang kata nastabiq ni bukan tu. Ada yang kata pergi memburu. Ada tak yang tulis memburu? Ada kan? Lumba-lumba berburu. Okey. Lumba-lumba memburu. Ada yang sebut memburu tu, memang ada yang sebut memburu. Tapi dia gabung dua-dua orang lain ada? Orang lain apa? Lumba-lumba tak ada memburu Tak ada. Nampak? So dia memang ada dua maksud tu. Tapi kalau ikutkan nastabiq ni kita boleh sebut main lumba lagi lah. Main lumba lagi. Jadi dia kata kita orang main lumba lagi, wa tarakna Yusufa, dan kami telah tinggalkan inda mata'ina, wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Dia nak cakap je, dia suruh Yusuf jaga satu barang-barang dia. Mata' ni adalah barang-barang. Okay, dia orang tinggalkan Yusuf untuk menjaga barang-barang. Fa'akalahu zi'bu. Macam mana bapak dia risau, macam itulah yang
Sebab apa dia orang boleh tipu dia makan serigala? Kerana itu yang bapak dia sendiri sebut. Kerisauan bapak dia. Jadi dia orang pun licik pandai. Dia pun tipu atas benda yang menjadi kerisauan bapak dia. Datang ke geng-geng apa? Geng-geng apa nama? Neuro apa nama tu dia panggil? Neuro New Age, New Age, geng-geng New Age, geng-geng neuro apa nama tu? NLP tu. Lupa nama dia. Neuro apa? Linguistic program. Ya, neuro tu lah, neuro tu. Neuro tu geng-geng apa New Age ni lah, New Age. Dia orang kan takut benda ni risaukan, takut jadi doa kan. Doa asyik sebut kata-kata doa, kata-kata doa, semua sebut kata-kata doa. Kata-kata tak jadi doa kalau dia bukan dalam bentuk lafaz doa. Lafaz doa dalam bahasa Melayu apa? Benda-benda yang berbentuk semoga, benda-benda yang berbentuk apa? Macam itulah. Benda yang berbentuk sebenarnya kata-kata menjadi doa tu hanya apabila dia datang dalam lafaz doa. Tapi dia orang punya fikir, apa benda yang kau risaukan yang tu akan terjadi. Itu sebab macam saya cerita dulu kan. Itu sebab dia akan sebut nak ke nak, faham ke faham. Jangan terperanjat dengan orang cakap macam tu. Kita tahu ini semua buat-buat tu. Memang dia orang takut sampaikan dia orang punya kepercayaan dia orang sampai dia kata anak dia penganut benda tu. Bila anak dia sakit, dia kata abang doa lah dengan cara abang, dengan cara New Age. Dan macam satu agama dah pula berdoa dengan cara New Age tu ajar. Nanti dia orang buat satu seminar, dia suruh kita tutup mata. Okay, bayangkan orang yang pernah buat baik dengan kita, orang yang buat jahat, dia buatlah macam-macam benda. Ini semua benda-benda bid'ah dajjal. Benda-benda bid'ah yang tidak diturunkan oleh agama, ma'anzalallahu bihi min sultan. Tidak diturunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi bila orang terdesak nak duit cepat, kan, nak marketing, maka akan terjebak dengan benda ni. Atas nama marketing, tapi masuk dalam tu ajaran sesat. Geng macam ni. Jadi dia pun datang ke geng ni, kalau baca ayat ni kata nampak kerisauan Nabi Yaqub menjadi kenyataan. So dia kata dia makan segala wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dan dia kata wa ma anta bimu'minin lana. Dia guna perkataan mukmin. Mukmin ni apa? Orang yang beriman lah. Tapi tak maksudnya orang yang beriman. Dia bermaksud kat sini, kau tak menjadi orang yang mempercayai kami. Dia kata kat bapak dia, itulah, ayah tak percaya kat kita orang kan. Nak cakap itu. Wa ma anta bimu'minin lana. Nak cakap je kat ayah, ayah tak percaya dengan kita orang kan. Kalau kita orang ni betul pun percaya tak percaya macam lah. Betul tak saya cakap macam tu? Sebab ayat terjemahan dia macam tu. Dia akan sebut walau kunna sadiqin, walaupun kami ni cakap benar sekalipun, memang ayah tak nak percaya. Alah, ayah bukan nak percaya kita orang pun. Dia pelekeh kan. Okey. So dia untuk apa? Untuk dia mendapat kepercayaan ayah dia juga. Okey. Kemudian dia berkata waja'u ala qamisihi bi damin kazib. Untuk mengesahkan apa yang mereka dakwakan tersebut, waja'u bidamin kazibin. Mereka telah membawa satu apa, dia punya, macam kita tahu kisahnya, dia dah ambil baju Nabi Yusuf tu, dia telah celup dengan darah kambing. Dia dah celup dengan darah. Bidamin kazibin tu mana fake blood lah kita katakan. Bidamin kazibin. Kemudian qala, bapa dia berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Sawwalat lakum, apa kat situ terjemah apa kalau sawwalat lakum tu? Anfusukum amra. Ya? Yang memandang baik. Okey, sawwal. Kita tengok sini apa sawwala. Wada laku Yusuf fil jubi wa ihtafazu bi qamisi ma'ahum wa inna ma majlis min syai'in akhar. Laqad adraka Yaqub alayhis salam min qisamati wujuhi min dalail haliki wa min nidain qala Yaqub li abnaihi
بأسولوه بعد أن فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا قال لكم ليس الأمر كما زعمتم من أن يوسف قد أخذكم الذئب وإنما الحق أن أنفسكم حاقدة عليه هي التي زينت لكم أن تفعلوا ما هو فعلا سيئا قبيحا. Okey. Dia pun kata sawwalat lakum anfusukum amra. Bila dia orang bawa je baju Nabi Yusuf yang telah dilumur dengan darah yang palsu, nak cakapnya memang Nabi Yusuf ni dah kena makan dengan serigala, tapi bapa dia kata qalu bal. Bal ni dia terjemah apa? Tetapi ke bahkan sebenarnya. Okey, sebenarnya betul. Sebab bal ni dalam bahasa Arab ada dua. Satu bal menidakkan, satu bal menyokong. Tapi kalau bahasa Melayu akan terjemah apa? Tetapi. Kita bahasa Melayu tetapi ada tak beza dia? Sama je kan? Tapi ada juga dalam bahasa Melayu macam tu. Tapi dia berbohong, tapi dia bercakap benar. Tapi itu boleh masuk dua, sama ada positif dan negatif. Sama juga bahasa Arab. Bal ni ada dua jenis bal. Tapi dalam ayat ni bermakna bal yang menidakkan ayat sebelum. Ada juga bal yang menyokong ayat sebelum. Contoh, ada satu hadis ni saya dengar ramai ustaz salah tafsir hadis ni. Hadis yang saya pernah bacakan dulu, yang bila Nabi kata waditu an alqa ikhwani tu, aku teringin sangat nak jumpa saudara mara aku, kan. Kemudian sahabat kata alas nabi ikhwanikum, kan, kita ni semua bukan saudara mara kau ke Nabi, kan. Tapi Nabi sebut bal antum ashabi. Kita dengar berapa orang ustaz lah, saya pernah dengar kat dalam YouTube apa, dia akan terjemahkan hadis tu dengan maksud, tak, kau bukan saudara mara, tapi kau orang sahabat aku. Bukan itu maksud dia sebenarnya. Bal dalam hadis tu, dia bukan menidakkan, dia menyokong ayat sebelum. Itu sebab dalam beberapa perkataan bahasa Arab, orang tu kena cermat, perhatikan ni bal apa. Bal sokong ke bal tidak. Faham tak? Jadi ada orang akan menggunakan hadis tu, menafsirkan hadis tu, mengatakan Nabi menidakkan sahabat Nabi ni sebagai saudara mara dia, tak. Tapi Nabi nak kata korang bukan sahaja saudara mara, korang ni sahabat. Itu maksud dia. Korang ni bukan sahaja saudara mara aku, tapi sahabat lagi. Kalau beza tak kalau dia kata korang bukan saudara mara aku, korang ni sahabat. Lain. Seorang yang cakap saudara mara ni, kita ni lagi rapat bernabi daripada sahabat. Tapi Nabi cakap korang ni bukan sahaja sahabat, saudara mara, sahabat aku, bermakna sahabat lagi tinggi daripada kita. Betul tak? So kat sini bal ni yang menidakkan. Tapi bila dia kata apa tadi? Sebenarnya. Betul lah. Benda ni tak boleh salah. Sebab kalau salah dia dah masuk positif negatif. Dia tak boleh salah tafsir. Dia kena tengok konteks ayat sebelum. Dalam konteks ni, Nabi Allah Yaqub bal tu menyatakan apa? Tak. Bermakna apa? Dia tak percaya. Kata bal tak ada. Aku tak percaya. Bal sawwal asukum anfusukum amra. Dia nak cakap macam ni. Seolah-olah kalau dia orang kata kau memandang sesuatu perkara, benda yang buruk sebagai benda yang baik, kan? Sebenarnya maksud dia nak cakap kau ni pembohong ke. Sawwal lakum anfusukum amra. Jadi kau ni semua pembohong. Kemudian Allah pun bagi satu ayat yang mana satu ayat yang sebagai penendang kepada ayat sebelum, fasabrun jamil. Saya ingat ayat ni, kawan-kawan Arab dulu selalu sebut benda ni. Kalau kita macam marah-marah, dia orang akan selalu sebut benda ni, saya dengar. Fasabrun jamil. Bersabar tu cantik. Ayat tu lebih baik. Sabar tu bagus, lebih baik. Jamil ni cantik lah kita katakan. Fasabrun jamil. Nak terjemah apa kat situ? Bersabar apa? Kesabaran yang baik, itulah kesabaranku. Kesabaran yang baik? Itulah kesabaranku. Itulah kesabaranku. Itulah kesabaranku.
Dia sebut bersabar itu baik je lah, kan? Bersabar itulah yang terbaik. Okey. Bersabar itulah yang terbaik. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Wallahul musta'an. Kemudian dia berkata, wa qawluhu fasabrun jamil ay fasabrun jamil wa huwa alladhi la shakwa fihi li ahadin siwa Allah wa la raja'a mahu illa minhu subhanahu. Summa adafa ila zalika qawluhu wallahul musta'an ala ma tasifun ay wallahi ta'ala huwa alladhi ista'ina bihi ala ihtimali ma tasifun min anna ibnai Yusuf qad akalahu zi'bu aw makna wallahu ta'ala wadahu wal matlu'unahu ala izhari haqiqati ma tasifun wa isbati kaunihi kadiban wa anna Yusuf mazala hayyan wa annahu subhanahu sayajma'uni bihi fil waqti alladhi yasha'uhu. Jadi wa qawluhu fasabrun jamil, ayat mengatakan fasabrun jamil wa huwa alladhi la syaqqa fihi li ahadin siwa Allah, sebagai suatu kenyataan yang ingin diterapkan ke dalam minda Nabi Allah Yaqub, bahawa tidak ada syakwa, tidak ada sebarang pengharapan, pengaduan melainkan daripada Allah. Bila Allah menyatakan tentang fasabrun jamil, untuk menunjukkan bersabarlah. Bersabar dengan apa ni? Dengan anak-anak kau semua pembohong ni. Masing-masing apa? Dia ingat bapa dia bodoh ke kan? Sedangkan kedua-dua Nabi Allah tersebut telah pun diberikan wahyu oleh Allah berkenaan dengan al-makidah ataupun al-kaid, rancangan jahat. Kita dah sebut kalau rancangan jahat ni kita lebih kepada perkataan al-makr. Kalau bila Allah, tapi dalam surah ni sebut fayakidu laka kaida. Al-kaid kat sini lah, macam kita dah bincang dululah. Al-kaid tu lebih kalau benda-benda yang bersifat terperinci, terancang, bersistem, licik, itu semua al-kaid. Macam dulu ada satu hadis daripada Al-Khubayb tu yang tentang peletakan sungai peletakan Al-Badar. Dia pun tanya kepada Nabi SAW, wahyun hazza anzalakahullah bal harbu wal makidah. Ini strategi perang ke ataupun ni wahyu yang turun oleh Allah, la nataqaddamu anhu wa la nata'akhir, yang mana kami tak boleh letak di tempat lain. Tapi Nabi kata bal harbu wal makidah. Ini strategi. Ini benda kita boleh nampak ada satu perkara yang menarik ingin ingin disampaikan kat sini ialah sebagaimana kebatilan yang terancang boleh mengalahkan sebuah kebenaran yang tidak dirancang, yang tak terancang. Setuju tak? Sebuah kebatilan yang terancang dapat mengalahkan sebuah kebenaran yang tidak terancang. Bermakna kalau nak buat benda jahat, benda buruk sekalipun ni, tapi kalau dilakukan dengan betul-betul terancang, betul-betul baik, boleh percaya tak? Tapi janganlah mengharap semata-mata kita kata at-ta'akkul dengan tawakal bodoh kata. Kan? Tak apa, kita di jalan kebenaran, Allah pasti akan bantu kita. Tak payahlah rancang apa-apa. So kata tak apalah. Kita duduk relax, tak apa. Kita kena ingat bahawa kita tak boleh merancang pun, Allah pasti akan menolong kita. Adakah itu yang berlaku? Tidak. Mungkin boleh berlaku. Kepada Nabi-Nabi Allah dan Rasul mungkin boleh berlaku. Tapi bila kita kata nak menyebut kat sini ialah mereka sedang merancang satu rancangan yang jahat. Jadi Allah pun nak menyabarkan Nabi Allah Yaqub berkata fasabrun jamil ay la syakwa. Tidak ada sebarang pengharapan, tidak ada sebarang pengaduan
li ahadin siwallah wala raja'a mahu illa minhu subhanahu wa ta'ala. Summa adafa ila zalika qawluhu wallahul musta'an ala ma tasifun. Kemudian Allah pun menambah kepada ayat tersebut, wallahul musta'an ala ma tasifun, ay wallahu ta'ala huwal ladzi ista'ina bihi ala ihtimal ma tasifun bihi min ba'am. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dia nak sebutnya bahkan Allah lah yang telah membantu kedua-dua orang Nabi Allah ini di dalam memberitahu kepada mereka apakah rancangan jahat yang sedang mereka rancangkan. Musta'an ala ma tasifun. Min anna bani Yusuf qad akalahu zi'bu wallahu ta'ala wadahu lamma tul'aunahu ala zahari haqiqatil ma tasifun. Maknanya hanyalah semata-mata Allah yang dapat memberitahu, mengungkap hakikat apa yang telah mereka semua telah rancangkan. Akhraj Ibn Abi Hatim wa Abu Syekh Qatada anna akhuhu Yusuf wa alaqahu fil jubbi akhadahu zabiban fadhabahu wa latahu bidamihi qamisan wa jama'ahu bihi ila bihim ja'ala yuqallibuhu wa yaqulu wallahi ma ra'aytum kal yawm dhi'ban ahlamu min hadha dhi'b akala ibnai wala yumazziq alayhi qamisahu qala qurtubi istadalla fuqaha bi hadhihi al-ayah fil amal al-amarat fil masail al-fiqh القسم ويرفع وجمعوا على أن يعقوب عليه السلام قد استدل على سبب نكيب صحة القميص واجمعوا على أن يعقوب عليه السلام قد استدل على كذب صحة القميص وهذا يجب على الحاكم أن يلغز الأمر والعلامات وأشار القاسم المنوى في الآية الفوائد أن الحسد يدعو إلى المكر. Sebagian ada Al-Qasimi dalam satu talkhis tafsir ni, innal hasada yad'u ila al-makr bil mahsud wa biman yura'ihu wa anal hasid idza da'a an-nasr wal hafaz wa habal. Sesungguhnya kehasadan, hasad ni kita boleh sebut macam seorang itu tak suka dengan sesuatu benda yang ada pada orang lain lah. Bahkan sebahagian ada menambah sehingga dia ada berlakunya tamanna ataupun umniyah, keinginan kalau ayazilla anhu tilkan ni'mah. Kalau dia sampaikan dia bercita-cita kalau nikmat tu ditarik oleh Allah. Sampaikan itulah hasad. Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis kan, fa innal hasada la taqulul hasanat kama taqulul an-narul hataba. Hasad dengki ni bagaikan api yang memakan kayu-kayu yang kering. Dia memakan, begitulah dia memakan kita punya amalan-amalan kebaikan. Seperti mana api membakar kayu yang kering. Al-hasad dikata membawa kepada al-makar. Disebabkan hasad mereka lah terhadap adik dia membawa kepada al-makar. Rancangan jahat tu berlaku disebabkan perasaan hasad. Dan dalam ni Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bang, minta maaf bang. Ada air. Yasin kena jirus. Terima kasih bang. Baik sekali. Sebagian contoh Al-Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia Jami' li Ahkamil Quran. Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ni di antara kitab yang menarik lah pada saya. Sebab bukan sahaja dia menafsirkan sesuatu ayat, bahkan dia memberikan beberapa pandangan para fuqaha yang dapat dibina berdasarkan ayat yang ada. Kalau kita tengok dalam kitab selalunya orang panggil tafsir Qurtubi lah kan. Imam Qurtubi dia mengatakan bahawa daripada ayat ni lah menjadi suatu pendalilan ulama melihat sesuatu dengan melihat kepada hin ataupun tanda-tanda. Kita akan nampak benda ni ketika dalam kes masa dia berlari, Nabi Allah Yusuf digoda tu, dia lari ke arah pintu dan ditarik, dia rentak baju daripada belakang. Di situ pun para ulama ada menggunakan kaedah, berdasarkan ayat itu untuk menggunakan kaedah melihat sesuatu, menghukum sesuatu, melihatkan kepada kita kata apa dalam bahasa Melayu dia? Evidence. Evidence kita kata. Evidence ni bukan saya cikgu pun guna evidence juga. Evidence kata-kata bahan bukti. Benda-benda bahan bukti. Kita panggil sebagai
al-amarat, ataupun kita panggil bahasa Inggeris dia hin. Apa dia hin? Petunjuk. Petunjuk hin. CSI Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Selepas Allah menenangkan kepada Nabi Allah Yaqub, mengatakan fasabrun jamil, bersabarlah terhadap perangai anak-anak engkau ni semua, kan, bersabarlah, kerana sesungguhnya sabar itu adalah perkara yang terbaik. Disebut perkara yang terbaik kan, perkara yang terbaik, perkara yang baik. Dan Allah pun telah menolong kalian berdua berdasarkan wahyu yang diberikan bahawa Nabi Allah Yusuf akan selamat dan berkenaan dengan perancangan licik mereka. Yang Allah sebut tadi. Yang apa? Wallahul musta'an. Waja'at masa ni dah kisahnya Nabi Yusuf pun dah kena fil ghayabatil jub. Telah dicampakkan dalam perigi. Ja'at datanglah sayyaratun. Jangan orang lagi terjemah sayyaratun ni kan, orang ni belajar bahasa Arab, sayyaratun, kereta. Okey. Sayyaratun macam kita dah bincang lah minggu dulu kan. Sayyaratun tu memanglah kereta. Okey. Tapi dalam ayat ni tak kalah kereta pula kan. So kita boleh sebut sayyarah ni dalam apa orang kata kafilah lah. Kafilah dagang datang dalam perjalanan mereka. Fa'arsalu, masa tu diorang berhenti nak cari air. Fa'arsalu, maka mereka pun wakilkan seorang supaya mencari mencari air. Kemudian fa'adla dalwah, dia pun turunkan dia punya apa orang panggil tu, timba timba. Kemudian fa'adla dalwah, dia pun turunkan timba. Qala ya bushra haza gulam. Lepas tu bila dalam timba tu dah dicampakkan timba tu dalam perigi, kemudian Nabi Allah Yusuf pun saya kalau cerita ni dengan budak-budak sekolah rendah, seronok. Budak memang cerita kisah Nabi Yusuf ni kalau bercerita, sebab budak darjah 2 je dah start belajar baca ikut guru. Darjah 2 kita baca, budak-budak akan ikut. Tapi selalunya darjah 2 tu dah start baca sampai 2 muka tau. Selalunya saya tak habis 2 muka. Saya akan buat 1 muka atau setengah je muka. Tak sampai 2 muka pun, 1 muka setengah, kadang-kadang 1 muka je. Yang lain semua tadabbur. Bila cerita pasal Yusuf ni memang orang kata apa, cermat masing-masing. Tak, kalau letak dalam kelas saya nampak apa tau, saya tak tahulah benda ni boleh diterima atau tak. Saya nampak keberkatan tu adalah pada bila anak-anak murid duduk dekat-dekat, seperti mana dalam hadis 40 tu kan, bagaimana dia mendekatkan dia punya peha sama peha dengan Nabi tu. Tapi dalam beberapa tafsiran ada mengatakan lelaki tu letak tangan dia pada peha Nabi, ada kata letak pada peha dia. So saya nampak dekat situ adalah suatu bentuk benda yang berkat, adalah diorang duduk dekat rapat-rapat. Bila dalam kelas pack tu, yang duduk belakang tu dah berlari. Kadang-kadang dia tanya benda tak sepatutnya dia tanya. Ustaz, malam tadi kan kata, ustaz tak nak dengar cerita kau duduk. Dia ada je dia nak kongsi macam benda. Jadi benda tu mengganggu pelajaran tu. Kalau ngajar apa-apa, kalau saya ngajar bahasa Arab, kalau ngajar bahasa Arab budak-budak memang dalam kelas. Bila dalam kelas tu kadang-kadang budak tu duduk belakang sangat tu, kita dapat ambil perhatian dengan belakang tu. Tapi bila duduk kat surau, ni rapat ni, kata orang ustaz nak semua rapat-rapat, duduk dekat-dekat. Demi Allah, memang diorang tak main-main macam dalam kelas. Saya nampak mungkin itu jalan berkat. Bond murid dengan guru ni dekat. Duduk bila dekat, rapat-rapat, dia nampak rasa dia dengan guru dia dekat. Kadang-kadang yang budak lelaki ni saya suruh duduk sebelah tepi, duduk peluk dia sekali melalui sentuhan.
pembelajaran dengan sentuhan, menyentuh. Tapi sekarang tak boleh main sentuh kan. Tu dia kata ni ustaz pervert ni. Tapi kita tak adalah sentuh budak perempuan kan. Yang budak lelaki memang kita duduk dekat-dekat, duduk rapat. Tak. Memang tu perhatian masing-masing. Sebab saya rasa pembelajaran Al-Quran saya takkan buka kelas selalunya. Saya memang buat kat surau. Bila kat surau tu duduk rapat-rapat. Dekat situ jalan berkat dia. Sebab dia dekat. Boleh cerita kat budak ni. Kisah Nabi Yusuf ini dia orang paling suka sila. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Tapi bila dalam kisah tu kan Nabi Yusuf dia berpaut pada timba daluah. Bila dia jatuhkan timba tu ke dalam perigi, dia berpaut pada perigi tersebut. Selalu kalau saya cerita saya buat action sekali macam ni. Dia buat cerita kan. Dia orang semua tergelak-gelak tengok. Bila saya kata dia pegang macam ni, itu dia gerak macam ni. Mana dia kena tarik orang ke atas. Tapi saya rasa kalau kita nak ngajar anak kita tadabbur dekat rumah, nak ngajar dia tadabbur, nak ajar dia apa-apa kebaikan yang kita dapat daripada Al-Quran, dia duduk bawah atas lantai macam ni, duduk biar dekat-dekat. Kat situ berkat dia dekat-dekat. Sebab saya dah cuba dah. Dia dah ngajar sekolah rendah ni lama. Memang kita tahu apa macam contohlah ngajar darjah 1. Itu sebab cikgu kena darah tinggi, kena kecil manis. Sebab bila ngajar budak-budak darjah 1 ni, dia punya pening kepala dia. Kadang-kadang saya dah tak larat dah nak marah dia, tak larat ni. Saya duduk ni dah tengking-tengking tak jalan. Satu benda je, saya ambil pembaris yang mana bercakap, bam, memang senyap. Tapi rupanya bila ngajar dekat dalam surau, benda tu berubah terus. Bila duduk rapat ni, saya duduk dekat lagi. Duduk dekat ni. Sepanjang saya ngajar memang diorang lebih tumpu perhatian. Lebih tumpu perhatian dan diorang tak buat perangai berlari apa semua, tak ada. Itu sebab saya kata saya akan memandang mungkinlah. Okey. Mungkin terdapatnya berkat pada apa yang malaikat cuba tunjukkan. Pembelajaran tu biarlah berlaku secara dekat, rapat. Sebab kadang ada cikgu-cikgu baru masuk tu, dia tanya juga, ustaz macam mana nak jaga kelas Kata kau buat kat surau. Lepas tu kau suruh duduk dekat-dekat. Kau cuba buat. Dia cuba buat satu hari tak berjaya. Bukan kata terus berjaya, ada satu hari tu tak berjaya betul juga. Dan namanya budak kan, satu hari tak berjaya, hari kedua tak berjaya, kemudian dah minggu depan dia buat lagi, alhamdulillah semua behave. So saya nampak situlah keberkatannya. So bila ngajar ni, kalau ngajar Quran budak-budak sekolah rendah, saya selalu akan tadabbur. Memang sikit je. Lain semua memang tadabbur dengan diorang. Tapi nampaknya kesannya bila nak buat tadabbur dengan kanak-kanak ni, sampai kan bila buat kelas ni, budak sendiri selalu bila cikgu tak masuk kelas, cikgu tak masuk kelas kerana kelas ganti kan, saya diorang akan cari saya untuk kelas ganti buat tadabbur. Dia naik atas ni, pergi, ustaz, cantik ustaz, cikgu ni tak datang, jom ganti kelas, tadabbur ustaz, tadabbur gitu. Aduh mak, padahal aku malas nak masuk kelas kau ni. Tapi dia ni datang ni cari, ustaz, tadabbur ustaz, cantik ustaz, dia kata. Cikgu ni tak masuk. Okey, jomlah, bawa lah pergi. Sekolah dalam kelas semua ada TV. Pancang kat TV, baca kat situ sikit je, betul tadabbur dengan diorang ni macam bila dengar kita cerita faedah yang dapat daripada ayat yang diorang baca sikit cerita faedah dia berdasarkan tafsir, semua ni yang darjah 6 semua ni macam pandang betul-betul, tulis pandang betul. Katanya itulah keberkatan Quran tu sendiri. Kelas yang tak terjaga sebelum ni dengan keberkatan Quran tu memang terjaga. Nampak kesan itu. Kadang-kadang saya selalu sebutlah, bila kesan ni rahmat Allah kepada kanak-kanak ni, bila diorang sesama diorang kadang-kadang sebut, benda ni Allah larang dalam Quran, kata tak? Benda tak boleh buat. Dia sebut benda tu. Berdosa ni, kata tak? Berdosa ni. Dalam Quran Allah larang buat benda ni. Dia sebut benda tu. Itu di antara faedah tadabbur. Biar sampai ada benda yang boleh sebut, benda ni Allah larang dalam Quran. Itu keberkatan dia tu. Bismillah. Orang tu dia ambil timba, dia letak ke bawah, kemudian dia kata apa? Bila dia tengok ada budak berpaut pada timba tersebut, kemudian dia berkata,
Ya busyra haza gulam. Ya busyra haza gulam. Ya busyra ni boleh kita sebut macam satu perkataan yang menunjukkan kegembiraan. Mungkin dia sebut macam ni. Orang tengok, mesti kata, ada budak lah. Ya busyra haza gulam. Ada budak lah. Mungkin dia tengok, tiba-tiba ada budak pula berpaut pada tu. Ya busyra haza gulam. Dia kata, ya busyra. Ya busyra ni kita kata bagaikan Arab ni, kalau satu benda nak menyatakan benda kegembiraan, dia akan sebut ya busyra. Ya busyra. Betapa gembiranya, betapa menyenangkan, betapa bestnya. Bestnya. Kalau dia dengar, ya Allah, ada budak lah, cantiknya budak ni. Ya busyra haza gulam. Kemudian dia berkata, wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Kemudian dia kata, wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Kalau dalam tu diorang sebut apa? Wa asarruhu bida'ah. Kemudian mereka menyembunyikan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan yang ditulis. Jama'atul musafirin wa kanu kama qala muttajihin min bidal syam bil masr wa warqa alladhi wa qalahu fa la dalwa تكرم كلام محذوف دال عليه المقام والتقدير بعد أن ألقى أخوه يوسف به في الجب وتركه وانصرفوا لشأنهم إلى ذلك المكان قافلة من المسافرين فرسل واردكم ليبحث لهم عن ماء ليستقوا فوجد جبا فدل دلوا فتعلق بيوسف فلما خرج ورآه فرق به وقال يا بشرى هذا كلام وأوقع النداء على البشرى للتعبير عن ابتهاجه وسروره. وأوقع النداء على البشرى للتعبير عن ابتهاجه وسروره. Busyra itu menunjukkan keadaan yang menggembirakan mereka. Hatta laka annahu syakhsun aqil yastahiqun nida ya basyaratil aqbili fa hadha wa qabl wa qila al munada mahdhuf wa taqdir wa qara al madamir marfu' bi dha'al urud al tijara wa mata'a wa masul al bidha' wal ma'na wa akhfa jama'atul musafirin khabar taqatul yusuf al jubil makhafatan ay talabahu ahadu min sukan al mujawirin lil jub wa tabaqu bi dha'ah sariyatan lahum. Jadi dia pun kata wa asaru bida'atan. Dan mereka sar ni kita kata macam mereka menyembunyikanlah. Selepas mereka telah mendapati Nabi Yusuf tersebut, yang berpaut pada timba tersebut, wa asarruhu bida'atan, bermaksud wa asarruhu ka bida'atin. Maka dia pun menyembunyikan Nabi Yusuf ni bagaikan barang dagangan meniaga. Dia sembunyikan wa asarruhu bida'atan. Sebab bila dia tengok, ya busyra hazza gulam, betapa bestnya ada budak pula kat sini kan. So wa asarruhu bida'atan, dia pun menyembunyikan Nabi Yusuf bagaikan barang dagangan. Barang dagangan. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kemudian diorang pun berjalan dengan budak yang mereka bawa jumpa dalam perigi tersebut. Budak yang mana mereka sembunyikan budak tersebut sebagai barang dagangan. Kemudian dia kata kat situ wa syarauhu bi thamanin bakhsin. Kemudian seperti mana yang berlaku, mereka pun membawa dia sampai masa tu berlakunya kita kata jualan. Itu adalah amalan biasa, jualan-jualan hamba lah, budak-budak dan juga hamba-hamba. Yang mana kalau kita tahu sesuatu hamba itu adalah berlaku hasil daripada sama ada tak boleh bayar hutang
ataupun zaman tu kekalahan perang, tawanan perang, maka dia akan dia panggil yuba' wa yushtara, dia boleh dijual belilah. Dan dia pun jualkan budak itu, menjualnya bakhsin, kita kata dengan harga yang murah, harga yang rendah, harga yang murah, itu hanya beberapa dirham saja bilangannya. Dan dia mengatakan kat sini, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa syarahu bi thamanin bakhsin darakim ma'dudatin wa kana fihi min az-zahirin bayanan lima fa'alahu sarata bi Yusuf pada ansaruhu bid'atan wa qauluhu syarruhu huna bi mana ba'uh wa bakhsin wa darahim wa dirham wa badal bi thamanin wal mana anna haulal musafirin ba'da an akhadhu Yusufa la yaj'aluhu ardan min urudi tijaratihim. Selepas itu, selepas para musafir tersebut telah dapat Yusuf dan mereka menjadikannya sebagai barang dagangan mereka lah. Ba'uhu fil aswaq bi thamanin qalilin tafah. Di mana mereka telah menjual Nabi Yusuf tersebut dengan harga yang murah. Wa ibaratun an dirham ma'dudah. Dzakara ba'dhum annaka la tazida ala 20 dirhaman. Sebahagian adalah beberapa riwayat yang mengatakan bahawa tak lebih daripada 20 dirham. Wa qala huwa kanu min az-zahidin bayna adamil kharsihim ala baqaihi ma'ahum. Wa kanu fihi min az-zahidin is asal zakhal qallat raqaba. Wa kanu fihi min az-zahidin. Kat situ dia orang terjemah nak cakapnya wa kanu fihi min az-zahidin. Dia nak sebutnya mereka ni dah tak perlukan lagi Nabi Yusuf, tu yang mereka menjualnya dengan harga yang murah. Wa qala la ishtarahu min misra limraatihi. Okey, jadi okey, belum masuk lagi ni. Falamma balagha ashuddah ni dia belum. Wa qala la ishtarahu. Okey, itu belum masuk. Okey, apa selepas tu? Selepas dia dah jual Nabi Allah Yusuf dengan harga yang murah, kerana wa kanu fihi min az-zahidin, kerana seolahnya ayat ini nak menyebutkan bahawa mereka pun dah tak memerlukan dia lagi dah. Sebab dia jual dia dengan harga yang murah. Wa qala allazi ishtarahu min misra. Dan setelah Nabi Yusuf ni dijual tu berada di tempat yang bernama Mesir lah, Mesir. Mesir apa? Mesir, saya teringat dulu Mesir. Kata Mesir ni, apa, ada seorang budak ni. Dia kata, masa saya tanyalah, siapa yang sini, apa, abang atau kakak dia yang apa belajar kat Mesir? Ada seorang tu angkat tangan. Bayangkan kampung Camik ada yang belajar Mesir. Kata, abang kau belajar Mesir? Kata, dekat Mersing, dia kata. Aku kata, aku kata kau kata Mesir, dekat Mersing. Dia ingat Mesir tu lah Mersing. Jadi dia kata sebenarnya jualan tu lah berlaku di negara Mesir. Kemudian berkatalah, dia kata kat situ, wa qala lazishtarahu, berkatalah orang yang membeli Nabi Allah Yusuf tersebut daripada Mesir, dia pun berkata kepada isterinya, limra'atihi, kepada dia sebut, kalau kita imra'ah ni lah perempuannya lah, bermakna isterinya lah. Okey, kepada isterinya dia kata wa qala la tashtaraku min muslim ratihi akrimi maswah asa yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nas la ya'lamun. Okey, itu insya-Allah. Okey, apa yang kita dapat tengok daripada ayat yang telah kita bacakan pada hari ini, pertamanya berkenaan dengan bahawa Allah, macam kita kata tadi, antara perkara kita boleh terapkan ke dalam minda anak-anak ni, apa dia? Ialah kita kena terapkan kepada mereka tidak ada ruginya membuat perkara kebaikan, dan tanamkan dalam minda mereka bahawa bila awak berbuat baik, awak membantu apa agama Allah, membantu mengembangkan apa
melarang orang membuat kemungkaran, menjadi penegur kepada kemungkaran, buat benda yang baik, apa-apa benda yang baik, maka Allah akan jaga awak. Terapkan perkara tersebut seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Iaitu Nabi Ahum, yang mana pengakhiran yang baik adalah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang saleh. Itu yang perlu kita terapkan dalam minda mereka. Jadi tak rugi menjadi orang yang baik. Sebab bila kanak-kanak ni, anak-anak ni bila mereka dah meningkat dewasa, bila mereka duduk berada dalam satu orang kata persekitaran yang tak baik atau persekitaran di sekolah, mungkin dia akan terdedah dengan persekitaran kawan-kawan toksik yang tak baik dan sebagainya. Okay. So pada waktu tu, untuk menjadi seorang yang baik di tengah-tengah orang yang jahat adalah satu benda yang mencabar. Kerana bila dia cuba menjadi orang yang baik, mungkin dia akan diejek, diremehkan. Untuk kata, kau nak tunjuk baik pula kat sini. Selalu dia akan diperlekehkan budak-budak ni kalau dia cuba menjadi orang yang baik dalam persekitaran yang tak baik. So bila benda ni berlaku pada anak-anak kita, dan benda ni pasti akan berlaku kerana mereka akan bersekolah dan mereka akan berkawan dengan macam-macam kawan-kawan, dan sebelum mereka bersekolah, kita terapkan mereka, nasihati mereka dengan nasihat-nasihat yang datang daripada Al-Quran. Seperti yang berlaku, kita boleh pinjam seperti yang berlaku dalam kisah Nabi Allah Yusuf. Kemudian kita katakan, nanti kau dah sekolah, nanti kalau kawan-kawan buat jahat, kau kena larang benda yang jahat. Tapi anda kata dia orang pelekehkan kau, remeh, ejek-ejek kau sebab kau nak jadi orang yang baik. Ingatlah, tak rugi jadi orang yang baik ni, kerana pengakhiran yang baik adalah bagi orang-orang yang soleh. Sebutkan benda tersebut, kerana itu benda-benda yang diutarakan dalam Al-Quran. Seperti mana Allah kata bahawa kami jaga Nabi Allah ini, kedua-dua Nabi Allah ini dengan wahyu kami. Bagaimana dia jaga dengan wahyu kami? Itu maksudnya melalui apa? Perkhabaran benda-benda yang akan datang. Itu yang kata wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, dengan pengawasan dan juga dengan wahyu kami. Jadi benda itu yang perlu kita terapkan kepada minda anak-anak, supaya apa? Saya teringat nak sebut minggu lepas. Bukan minggu lepas, minggu dulu. Saya dah sebut pasal at-tazyil. Apa itu tazyil? Ayat yang Allah Apa dah? macam contoh ayat yang Allah Betul. Okey. Okey, bagus, betul. So itu apa tadabbur daripada ulama ada bersebut tentang ayat-ayat yang berbentuk tazyil ini ialah macam kita katakan tadi lah, antara pendidikan yang baik dan bagus yang datang daripada Al-Quran, yang Al-Quran utarakan dalam ni kepada pendidikan anak adalah kita terapkan kepada mereka tentang nama-nama Allah, supaya mereka apabila ditimpa apa-apa musibah dalam hidup diorang ada masalah apa-apa, maka mereka tahu aku ada Tuhan yang maha mendengar, aku ada Tuhan yang maha mengawasi, aku ada Tuhan sebab bapa aku dah ajar dah Tuhan ni bagaimana, seperti mana yang ada dalam Quran. Bapa aku dah cerita dengan aku, apa-apa benda berlaku dalam hidup aku tak perlu risau sebab aku ada Tuhan yang maha mendengar, aku ada Tuhan yang maha mengawasi, aku ada Tuhan yang maha perkasa, aku ada Tuhan yang maha mendengar setiap keluhan-keluhan. Itu penting ayat berbentuk tazyil ni. Bermakna menerapkan nama-nama Allah dalam minda mereka, supaya mereka tidak cepat berputus asa dengan rahmat Allah, cepat berputus asa dengan cabaran-cabaran dalam hidup. Begitu juga kita. Apa yang kita pelajari daripada Quran ni, kita kena terapkan dalam minda-minda mereka. Ini semua isyarat yang disyaratkan oleh Allah dalam Quran. Okey. Dan juga yang mana kita dah tengok juga kisahnya juga dalam ni, bagaimana anak-anak dia cuba mendapatkan kepercayaan ayah. Itu di antara kesan memilih kasih. Dia bersungguh-sungguh ni, kalau kita tengok banyak ayat yang menunjukkan cubaan-cubaan mereka untuk yakhlulakum wajhu abikum, nak dapatkan perhatian bapa dia. Tu kesan dia besar. Kalau kita tengok banyak sampaikan dia sebut, kami pasti akan jaga dia. Kalau kami ni ramai, kami tak jaga dia, kami ni semua tak guna lah. Itu nak cara nak dapatkan perhatian bapa dia. Lagi akhir ni, itu kesan memilih kasih. Jadi dia berkata, dan juga
apa lagi? Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Bersabarlah. Bersabar itu indah. Dan dia mengatakan la syakwa illallah. Tidak ada sebarang tempat pengaduan, tempat mengadu keluh kesah. Itulah sabar. Yang mana hati kau tenang kerana kau yakin adanya Tuhan yang Maha mendengar segala keluh kesah, kesusahan hidup kau. Itu sabar tu. La syakwa illallah. Tidak ada tempat pengaduan. Itu sebab Allah bila dia kata, sebab bayangkan dengan perangai anak macam tu. Kan? Perangai anak sampai sanggup buat benda-benda jenayah macam ni, jenayah terancang macam ni. Kan? Kau tak panas hati kau. Kalau aku dah separuh mati aku kerja cakap kan. Kalau kita kata dah separuh mati aku kerja kan. Tapi Allah sebut apa? Fasabrun jamil. Ingatlah, sabarlah kerana anak-anak ni sabar. Biasalah budak-budak. Memanglah. Budak kanak-kanak ni bila nak meningkat dewasa memang dia orang akan ada perangai masing-masing. Tapi ingatlah dalam mendidik anak ni, sampai ke Allah kata dalam Quran, suruh ahlaka bisolah ni, suruhkan ahli keluarga solat ni. Dan Allah suruh kita bersabar dalam mendidik mereka bersolat ni. Bersabar dalam mendidik mereka bersolat. Saya masuk dalam mendidik anak, menghadapi kerana mereka, maka bersabarlah. Saya teringat satu kisah Syekh Kamalia dia sebut. Ada satu penerangan hadis lah disebut. Berkenaan dengan hadis yang Nabi SAW kata, suruh anak-anak kita mula berlatih solat sekitar umur 7. Dan boleh dipukul bila meningkat umur 10. Wa farriquhum fil madaji'. Dan juga itu adalah umur yang sudah boleh memisahkan daripada tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan. Terus saya lagi berdasarkan ayat tu dia kata, memukul anak untuk bersolat adalah benda terakhir yang perlu kau lakukan. Kerana seandainya kau dah mula ajar dia bersolat umur 7 tahun sampai umur 10 tahun, berapa tahun tu? 3 tahun. Kemudian Syekh pun mengkalikan 1 kali 5 hari, 5 kali semayang sepanjang 3 tahun. Saya tak ingat berapa jumlah dia. Kan? Agak sampai berapa? Kalau 3 tahun daripada umur 7 tahun hingga umur 10 tahun, 1 hari 5 kali semayang bersama-sama dengan dia, berapa? 5,400. Kalau 5,400 kali solat, kau agak umur 10 tahun ni nak tinggal solat tak? Kalau dah 5,000 kali solat, agak umur 10 tahun nak tinggal tak? Hampir tak. Sebab dia dah bersolat 5,000 kali dengan bapak dia. So, ketika tu, kalau kau tak pernah ajar anak kau sepanjang umur 3 tahun tersebut, kau tak pernah ajar kau bersolat, sekali umur 10 tahun dia tak nak solat, kau pukul dia, zalim tak? Zalim, sebab kau tak ajar dia. Kau tak ajak dia sembahyang sama-sama. Time tu zalim bila kau pukul. Pukul tu lah benda terakhir kau ambil. Sebab seandainya kau dah ajar siap-siap, kau tengok umur 10 tahun dia dah sembahyang, kau tak boleh pukul lagi dah. So wastabir alaiha, sabar. Sekarang apa? Fasabrun jamil. Didik anak-anak ni, ingatlah, kau pening dengan anak-anak dengan perangai, sebutlah fasabrun jamil. Sabar ni indah, sabar. Tangan aku menggeletar ni tapi sabar. Kan? Kerana sabar itu indah, fasabrun jamil. Mbak Jamil kahwin 3. Okey. Seperti biasalah. Betul tak Bang Fairuz? Dia tak boleh. Saya memang apa Bang Fairuz dulu. Sebab Masuk second half. sebab dia apa, pelajar cemerlang kan. Daripada yang kita belajar pada malam ni Ustaz, apa yang saya dapat terangkum daripada malam ni, yang paling penting kita kena bersabar dengan segala apa dugaan yang Allah